tahun ni. 7 tahun akan datang, di negeri Mesir ni 7 tahun akan datang, kamu akan bercucuk tanam macam biasa, tetapi kamu punya usaha kena buat lebih. Kamu punya usaha dalam masa 7 tahun ni kena buat lebih daripada biasa. Tak macam sebelum ni. Da'aban tu maksudnya continuous. Maksudnya terus jangan berhenti. Kalau macam sebelum ni, mungkin seminggu 3 kali pergi kebun. Contohlah, seminggu 3 kali pergi kebun. Lepas menuai padi ke, menuai hasil jagung, gandum ke, rehat sebulan 2, baru tuai balik, baru tanam anak benih balik. Contoh, kalau sebelum ni. Tapi sekarang tak boleh. Nabi Yusuf kata sekarang tak boleh. Sekarang kamu kena bercucuk tanam selama 7 tahun. Dan 7 tahun tu kena berturut-turut. Tuai terus masuk benih baru. Maka, apa yang kamu simpan, dalam masa 7 tahun akan datang ni, apa yang kamu tuai daripada pokok asalnya. Sama ada kamu tuai gandum ke, jagung ke, kamu jangan ambil biji dia saja. Tapi kamu kena tuai kamu kena ambil sekali dengan tangkai. Ni pesanan. Jadi, mengenai ayat ini, Al-Quran ajar kita ilmu pengetahuan tentang pertanian. Bagaimana nak simpan jagung ataupun makanan-makanan jenis bijiri ni nak bagi tahan lama. Tak cepat busuk, tak cepat rosak. Caranya adalah dengan kita ambil tangkai-tangkainya sekali. Ambil tangkai-tangkai dia sekali dan gandum tersebut, kita jangan keluarkan dia daripada kulit dia. Kalaulah buah yang kita ambil daripada pokok tu, kita ambil buah dia saja tanpa ambil tangkai. Ataupun yang ada jenis dalam kulit, kita keluarkan isi dalam dia. Kita buang kulit dia. Bijirin tersebut ataupun buah-buah tersebut dia tak tahan lama. Jadi untuk bagi tahan lama ni, 7 tahun boleh bertahan ni, caranya ialah makanan-makanan bijirin tersebut jangan buang dia punya tangkai dia dan jangan keluarkan dia daripada kulit. Okey, Quran dah ajar cara ilmu pertanian ni. Atau orang ambil buah daripada pokok, dia akan ambil dengan tangkai-tangkai. Kenapa? Bila dia tangkai, dia tahan lama sikit. Seorang profesor daripada Universiti Wajdah University, Morocco. Nama dia Dr. Abdul Majid Bal-Abid nama dia. Dia kata dia telah menguji 2 jenis biji-bijian yang sama. Yang satu dipetik daripada pokok dengan tanpa ada tangkai dan buang kulit. Satu lagi dia petik daripada pokok dengan tangkai-tangkai dan tak buang kulit. Dia letak kedua-duanya biji tersebut di tempat yang sama. Suhu bilik yang sama. Hasilnya setelah 2 tahun, temperature yang sama kat bilik tersebut, setelah 2 tahun, kedua-duanya mempunyai berlaku perbezaan pada kedua-duanya. Yang duduk dalam kulit yang masih ada tangkai masih lagi elok tahan. Sementara yang kulitnya dibuang, terkelupas kulitnya, dia sudah mula rosak dan sudah membusuk. Ini cara orang zaman tu lah, untuk simpan beras tahan lama. Boleh? Tapi kalau komunis kan, cara komunis, mereka boleh simpan beras berpuluh-puluh tahun. Kalau kita melawat perkampungan komunis, mereka boleh simpan beras yang mereka simpan boleh tahan sampai 30 tahun. Macam mana bisa simpan makanan boleh tahan 30 tahun? Adalah cara-cara dia. Dia ambil beras tu dibakar dulu. Lepas dia bakar, dia masukkan dalam tin. Tin tu dia akan salut dengan getah pokok. Apa nama dia, lupa nama. Dama ke apa, getah pokok. Lepas salut getah pokok, dia tanam dalam tanah. Lepas 30 tahun pun dia kata beras tu masih lagi. Okey, ini cara komunis lah. Okey, baik. Nabi Yusuf pesan, apa yang kamu tuai dalam masa 7 tahun ni, kamu tuai dengan tangkai-tangkai dia sekali, kecuali sedikit yang kamu nak makan. Yang memang kita ambil untuk makan minggu ni,
Yang memang kita tuai untuk makan minggu ni, tu tak apalah. Kita buang tangkai dia, kita buang kulit dia. Yang lain tu, kita simpan dengan tangkai-tangkai dengan kulit-kulit dia. Ini adalah tafsiran Nabi Yusuf alaihissalam tentang 7 ekor lembu gemuk dan 7 tangkai yang hijau. Boleh? Seterusnya, sambung lagi ya. Summa, sambung ayat baru, ayat yang ke-48. Summa, kemudian, ya'ti akan datang. Ya'ti akan datang. Min daripada ba'di sesudah zalika itu sab'un 7 mereka tulis tahun di sab'un 7 tahun syidadun yang sangat susah. Syidadun terjemah dia very hard, very dry. Terjemah syidadun yang sangat susah. Okey. Ya'kulna, ia memakan. Terjemah ya'kulna, ia memakan. Maksudnya 7 tahun tu memakan. Apa yang qaddamtum kamu telah usahakan lahunna bagi mereka. Terjemah lahunna bagi mereka. Mereka kat sini bukan orang. Maksud mereka kat sini 7 tahun. Okey. Illa melainkan qalilan sedikit mimma daripada apa yang tuhsinun kamu simpan. Okey, baik, Tuan Haji Izali Sulaiman terjemahkan boleh? Tuan Haji Izali Sulaiman terjemahkan. Boleh Ustaz. Dengar tak Ustaz? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan datang daripada sesudah itu 7 tahun yang sangat susah. Ia memakan apa yang kamu telah usahakan bagi mereka, melainkan sedikit daripada apa yang kamu simpan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Izali Sulaiman. Ini adalah tafsiran kepada 7 ekor lembu kurus dan juga 7 tangkai yang kering. Ini adalah tafsiran 7 ekor lembu kurus dan juga tafsiran kepada 7 tangkai yang kering. Nabi Yusuf cakap, kemudian lepas 7 tahun ni, Nabi Yusuf pesan lah, 7 tahun pertama ni, tanam tanaman berganda-ganda, bukan macam sebelum ni. 7 tahun akan datang lepas ni, kamu kena tanam tanaman kamu banyak-banyak. Tak ada cuti-cuti, lepas tuai terus tanam benih baru, lepas tuai terus tanam benih baru. Sebab apa? Sebab lepas 7 tahun, akan datang musim kering yang sangat teruk. Nabi SAW pernah doa pada orang Mekah. Apa doa Nabi pada orang Mekah yang halau Nabi, usir Nabi, musim Nabi? Allahumma ja'alhum sinina Yusuf. Ya Allah, jadikanlah untuk mereka tahun-tahun sebagaimana tahun-tahun kemarau zaman Nabi Yusuf. Nabi doa semoga Allah Ta'ala timpakan kemarau, kesusahan, kesempitan kepada orang-orang Mekah sebagaimana Allah timpakan kemarau, kesusahan, kesempitan kepada umat zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, baik. Nabi Yusuf takwil pula, lepas datang 7 tahun tu, datang 7 tahun berikutnya yang sangat-sangat susah. Kering, tak dapat hujan. Duit banyak kat rumah, emas banyak kat rumah, perak banyak kat rumah, hujan tak turun. Nak beli makanan stok tak ada. Nak beli makanan, stok makanan tak ada. Okey, kalau duit banyak, mana-mana dia jual makanan tak ada masalah. Nak beli makanan pun tak ada. Jadi 7 tahun berikutnya adalah 7 tahun yang susah. Mereka akan memakan. Apa maksud mereka akan makan kat sini? Maksud mereka kat sini ialah 7 tahun yang susah tu akan memakan hasil usaha kamu 7 tahun yang sebelum. Maksudnya tahun ke-8 sampai ke tahun ke-14 lepas pada ni, tahun 1 sampai tahun 7 kamu usaha gila-gila kumpulkan makanan. Tahun ke-8 sampai tahun ke-14, kemarau yang teruk yang dahsyat pada 7 tahun tersebut akan memakan hasil kamu. Dah 7 tahun tu tak ada hasil. 7 tahun kedua tu hasil tak ada. Kemarau berpanjangan, nak hasil apa? Jadi makanan-makanan tak ada. Mereka terpaksa ambil. Memang mereka kena ambil makanan-makanan stok yang mereka simpan sebelum ni. Sampai habis.
kecuali sedikit apa yang kamu lombongkan, simpankan dalam gudang-gudang, termasuk ayat. Jadi Nabi Yusuf takwilkan, okey. 7 tahun kedua ni kita punya susah sehingga kita terpaksa habiskan 7 tahun kita usaha yang pertama. 7 tahun yang pertama punya usaha. Maksudnya masa tu katakanlah ada 100 gudang contoh. Gudang simpan makanan ada 100, kita akan guna 99,5. 99 biji gudang dah habis dah stok makanan, 99 buah gudang dah habis dah stok makanan, tinggal 1 gudang je lagi tu pun tinggal setengah. Itu pun tinggal setengah. Baik. Orang zaman dulu, kita kat Malaysia ni kita bukan negara 4 musim. Jadi kita tak ada masalah sangat. Setiap masa boleh, kalau kita makan padi, makan beras lah. Setiap tahun, sepanjang tahun ada je beras. Betul duit kena ada. Yang penting duit kena ada. Orang zaman dulu, termasuklah orang-orang Eropah, negara-negara, setengah negara Mak Saleh, mereka yang menghadapi 4 musim. Musim kemarau, memang mereka tahu. Air susah, makanan pun susah. Jadi orang zaman dulu memang mereka ada gudang makanan. Sebab tu antara dia kaya tak apalah, dia ada gudang makanan. Orang miskin-miskin ni rumah pun kecil, tak simpan gudang makanan apa. Lepas tu antara amalan-amalan yang mulia ialah memberi makan pada hari orang kelaparan. Kita dah tahu dah tahun ni bulan 8 akan kemarau contoh. Kita dah tahu dah bulan ni bulan 8 akan kemarau. Orang kaya-kaya tak apa. Satu hari dia dapat 4-5 kilo makanan. Dia makan family dia sekilo je. 4 kilo lagi dia boleh simpan dalam gudang. 4 kilo lagi boleh simpan dalam gudang. Orang kaya-kaya. Orang miskin-miskin satu hari nak dapat sekilo pun susah. Ni nak simpan apa? Sebab tu Allah Ta'ala encourage orang-orang yang nak capai tahap tertinggi, dia kena memberi makan pada musim kelaparan. Pada hari orang-orang yang teruk tak ada makanan, kadang-kadang dia kaya tapi tak ada stok. Macam mana? Tengok surah Al-Balad. Tolong baca Puan Siti Nolih boleh, surah Al-Balad 594. Muka surat 594. Boleh Puan Siti Nolih? Boleh Ustaz, 594. Yes. Ayat 12, 13, 14 sampai 16. 12, 13, 14, 15, 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa lupa? 11. Ya. 12. Boleh 11 sampai 16. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? 13, iaitu melepaskan perhambaan hamba abdi. 14, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. 15, kepada anak yatim daripada kaum kerabat. 16, atau orang miskin yang sangat fakir. Okey, baik. Terima kasih. Tengok. Orang kaya-kaya nak dapat tahap tertinggi dekat dengan Allah, nak menempuh jalan yang sukar untuk dapat dekat dengan Allah, dia kena buat. Kalau dia ada hamba, dia merdekakan hamba. Kalau dia tak ada hamba, dia keluarkan duit untuk memerdekakan hamba orang lain. Ataupun dia memberi makan pada hari kelaparan. Kalau bukan musim kemarau, orang miskin-miskin ni boleh kerja. Kerja kat ladang orang tu, dapat rezeki pagi, makan pagi. Dapat rezeki petang, makan petang. Kalau musim bukan kemarau. Kalau musim kemarau, dia nak kerja apa? Orang nak upah dia kerja apa? Makanan, tanaman tak boleh hidup. Dia tak ada kerja nak buat. Maka masa ni lah orang kaya-kaya yang ada gedung makanan. Orang kaya-kaya yang ada stok simpanan makanan. Kalau dia boleh bagi makanan pada orang-orang miskin pada musim ni, maka dia akan dapat tempat tertinggi, kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Ada sahabat kelas siang. Okey. Dia cerita dia pergi ke Mekah, umrah ke haji ke, tak ingatlah. Ada orang tu nasihat dia. Ada orang nasihat dia lah ni. Dia kata dalam bab keuangan. Kalau kita nak hidup senang, lama lah. Dalam bab keuangan, kita bagusnya ada simpanan 7 tahun. Simpanan untuk 7 tahun, insya-Allah. Simpanan untuk 7 tahun tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi itu nasihat orang lah kat dia, bukan nasihat Nabi ke, bukan. Apa tujuan dia kata?
Bila kita ada simpanan belanja untuk 7 tahun, datang musibah macam COVID sekarang ke, kena buang kerja, kena tutup syarikat ke, dia orang yang ada simpanan 7 tahun, insya-Allah dia masih boleh survive macam biasa. Okey, tu nasihat orang tu lah. Bukan semua orang mampu nak buat simpanan untuk 7 tahun kan, bukan semua orang mampu. Okey, baik, tak apa, tu Nabi Yusuf, kita bukan kita. Okey. Ada pun orang-orang sekarang punya nasihat, kita sekurang-kurangnya kena ada saving untuk 3 bulan. Kita kena ada saving untuk 3 bulan. Dalam sebulan berapa belanja kita? Kali 3. Saving kita kena ada banyak tu sekurang-kurangnya. Okey, baik, tak apa. Jadi Nabi Yusuf pesan, 7 tahun pertama kerja sungguh-sungguh. Kerja sungguh-sungguh. Tak ada cuti, tak ada rehat, kerja sungguh-sungguh. Apa tujuan dia? Sebab 7 tahun kedua akan datang musim orang Indonesia panggil paceklik. Paceklik orang Indonesia panggil. Musim kemarau yang sangat teruk. Sehingga pada musim tersebut, semua makanan-makanan yang kamu tuai 7 tahun yang pertama akan habis. Sikit habis. Kecuali sedikit je yang kamu simpan. Yang sedikit je yang kamu simpan. Okey, baik, seterusnya. Ayat 49. Summa kemudian Ya'ti akan datang min daripada ba'di sesudah zalika demikian itu maksudnya telah datang 14 tahun tu, amun tahun dia sebut am kan, ucapan hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Okey, kullu am wa antum bi khair. Sepanjang tahun, mudah-mudahan kamu sentiasa dalam kebaikan. Okey, amun tahun, fihi yang padanya yughasu diturunkan hujan dengan banyak. Yughasu diturunkan hujan dengan banyak. Sebenarnya yughasu ni diberi pertolongan. Ada nasyid sekarang. Allah aghithna ya Rasulullah. Aghithna tu berilah pertolongan pada kami. Di yughasu manusia diberi hujan dengan banyak. An-nas kepada manusia. Wa dan fihi padanya pada tahun berikutnya tu ya'sirun mereka memerah tu terjemah dia. Okey, Puan Maisarah Muhtar terjemahkan, boleh Puan Maisarah Muhtar? Ada Puan Maisarah Muhtar? Okey, baik. Puan Alina Ghazali terjemahkan. Puan Alina Ghazali boleh? Boleh Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan datang daripada sesudah demikian itu tahun yang padanya diturunkan hujan yang banyak kepada manusia, dan padanya, iaitu pada tahun berikut, mereka tak dapat ujung dulu Ustaz, memerah anggur ya Ustaz? Memerah dia. Memerah ya, dalam Quran terlima. Okey, memerah tu perah minyak zaitun, boleh, perah anggur, boleh, perah susu binatang, boleh, perah tepung, perah apa semua boleh. Ya'sirun ni sebenarnya ditujukan untuk perah buah-buahan. Jus apa jus bahasa Arab? Jus. Jus jambu, jus mempelam, jus tembikai, jus durian. Ya? Asir. Yes, asir. Jus ni dalam bahasa Arab dipanggil asir. Jus dalam bahasa Arab dipanggil asir, jus. Okey, asir ni jus. Okey. Jus buah-buahan dipanggil asir. Kenapa asir ni jus? Kerana orang akan perah sampai keluar air. Asir. Okey. Jadi ya'sirun ni mereka memerah. Memerah ni apa dia? Anggur boleh, buah-buah biasa boleh, perah susu binatang pun boleh, perah buah untuk dijadikan minyak pun boleh. Okey, baik.
Itu terjemah dia. Terima kasih Puan Alina Ghazali. Menurut, okey baik. Mimpi raja tuan-tuan dah berapa tahun? Mimpi raja 14 tahun je. Mimpi raja dua perkara. Lembu gemuk, lembu kurus, daun segar hijau, daun mati. Jadi lembu gemuk dengan daun hijau segar maksudnya 7 tahun yang subur. Manakala lembu kurus dan juga tujuh tangkai, lembu gemuk dan 7 tangkai yang segar hijau dipanggil, tafsirannya ialah 7 tahun yang kamu kena kerja kuat-kuat sungguh-sungguh. Manakala 7 ekor lembu kurus dan juga 7 tangkai yang kering, maksudnya kamu akan menghadapi kemarau yang teruk. Kamu akan menghadapi kemarau yang teruk 7 tahun berikutnya. Itu jelas mimpi raja. Betul kan? Ke dalam mimpi raja tu ada bilangan jadi 15? Tak. 7 lembu 14. 7 tangkai 14. Maka menurut Syed Qutb, jadi sepatutnya Nabi Yusuf, dia takwilkan mimpi raja tu 2 ayat je lah. Ayat 47, 48. Dia takwilkan ayat 47, takwilkan ayat 48. Beres. Dah balik. Tapi takwil ayat sekarang, ayat yang kita sekarang 49 ni adalah takwil tahun ke-15. Adalah takwil tahun yang ke-15. Ini menurut Syed Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran adalah ilmu laduni. Ilmu direct Allah bagi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Padahal raja mimpi 14 tahun je. Jadi apa maksud kata-kata Nabi Yusuf? Kemudian setelah berlalu 7 tahun kemarau yang sangat panjang, sangat teruk, akan datang pada tahun berikutnya, itu tahun ke-15, tahun yang mana manusia dihujani dengan banyak. Bukanlah kata macam ni. Ini sekadar nak beri faham maksud ayat ni lah. Okey. Ni 7 tahun pertama, kehidupan macam biasa. Hujan sekali-sekala, mungkin jarang-jarang ada. 7 tahun kedua, kemarau, full kemarau. 7 tahun ni memang direct kemarau, tak ada hujan langsung. Manakala tahun yang berikutnya, tahun ke-15 dan ke atas, Nabi Yusuf AS kata, tahun ke-15 ni, kamu akan dapat hujan yang lagi banyak pada 7 tahun yang pertama. 7 tahun yang pertama ni mungkin hujan kadang-kadang sekali-sekala, setahun 2 kali, setahun 3 kali. 7 tahun yang pertama ni lah, 7 tahun yang subur. Tapi tahun ke-15 ni, dalam tempoh setahun ni punya tahun, tu kedok ayat saya tu, dalam tempoh setahun untuk tahun yang ke-15 ni, kamu punya jumlah hujan setahun, Allah Ta'ala akan bagi lagi banyak pada jumlah hujan 7 tahun yang ni. 7 tahun yang pertama ni. Baik, ini tafsiran Nabi Yusuf AS. Manakala tahun ke-16 dan ke atas, 16, 17 sampailah ke atas, tahun-tahun ni dia akan jadi sama macam tahun ni balik. Sama macam 7 tahun yang pertama semula. Nampak? Jadi nak fahamnya, tahun ke-15 ni tak ada dalam mimpi. Tahun yang ke-15 ni tak ada dalam mimpi. Okey? Jadi kalau kita lah yang mimpi tu, kita tanya dia, lepas pada tu jadi apa? 7 tahun pertama kemarau, 7 tahun pertama subur, daun segar, semua subur, tak ada masalah. 7 tahun kedua kemarau yang teruk punya. Kalau kita akan tanya, lepas tu macam mana lepas tu? Tahun ke-15 macam mana? Nabi Yusuf AS kerana ilmu yang Allah bagi pada dia beritahu tahun yang ke-15 hanya setahun lah. Tahun yang ke-15, amun tu maksudnya setahun yang datang selepas tu, manusia akan diberi hujan dengan hujan yang sangat banyak. Manusia akan diberi hujan dengan hujan yang sangat banyak. Maksudnya hujan tahun ke-15 ni tak sama macam hujan 7 tahun yang mula ni. Dan pada tahun ke-15 ni, Allah Ta'ala kata, mereka akan memerah. Perah buah-buahan jadi air boleh, perah susu daripada binatang pun boleh, ataupun perah buah untuk jadikan minyak zaitun ke apa lagi ke yang boleh dia perah. Maksudnya apa dia? Tahun ke-15 tu mereka akan beroleh subur daripada Allah Ta'ala. Tahun ke-15 tu dia punya subur, tahun ke-15 tu jauh lagi daripada 7 tahun pertama punya subur. Tahun ke-16 Nabi Yusuf tak beritahu. Tahun ke-16 lah, maksudnya Nabi Yusuf tak beritahu. Maka ulama kata tahun ke-16 mereka akan diberikan rezeki macam 7 tahun yang pertama ni juga.
akan diberikan rezeki 7 tahun yang pertama ni juga. Boleh? Okey, baik. Seterusnya. Jadi, pemuda tadi pun dia sampaikan ketiga ayat ni pada raja. Pemuda yang nama Sarham tadi, dia sampaikan pada raja ayat 47, 48, 49. Di 47 tu, saya lupa nak terangkan. Lafaz 47 tu, tazra'un, okey. Lafaz tu bukanlah lafaz perintah. Tazra'un tu bukanlah lafaz perintah. Lafaz tu adalah lafaz kita panggil, dia guna ayat penyata, bukan ayat suruhan, senang cerita. Okey. Kalaulah Nabi Yusuf nak menggunakan lafaz perintah, perkataan pertama kita malam ni, iaitu ayat 47. Ayat 47, perkataan pertama dia bukan tazra'un, izra'un. Izra'u, alif, zai, ra, ain, waw. Izra'u. Di izra'u ni, okey, izra'u ni maksudnya apa? Hendaklah kamu menanam. Hendaklah kamu menanam. Itu lafaz suruhan. Tapi Nabi Yusuf dalam penjara. Nabi Yusuf dalam penjara. Dia sedar yang dia hanyalah banduan dalam penjara. Yang tak bersalah tapi dipenjarakan. Maka dia menggunakan lafaz tazra'un. Tazra'un ni bukannya fi'il amar, bukannya suruhan. Ini ayat penyata. Dia guna lafaz tazra'un ni adalah nak beritahu, nak tunjukkan bahawasanya dia guna lafaz penyata. Tapi dalam lafaz dia tu ada unsur galakan, suruhan. Aku cadangkan kamu, aku sarankan kamu 7 tahun pertama ni kerja gila-gila. Kerja tak berhenti-henti, continuous, itu maksudnya. Okey? Cuma dia guna lafaz tak bentuk macam suruhan. Sebab apa? Lafaz ni adalah lafaz daripada majikan kepada pekerja dia. Lafaz daripada orang atas pada orang bawah dia. Oh, betul. Adapun tazra'un ni, dia gunakan lafaz penyata. Lafaz penyata bukanlah satu suruhan. Dia tak kata, hendaklah kamu bercucuk tanam. Itu lafaz suruhan. Kat sini tazra'un dia beritahu, kamu akan bercucuk tanam selama 7 tahun tanpa berhenti, tanpa ada rehat, tanpa berhenti tempoh masa lama. Jadi dia menggunakan lafaz ni kenapa? Aku nak bagi cadangan yang terbaik. Aku tak boleh guna lafaz ni sebab aku hanyalah banduan dalam penjara. Dia guna lafaz macam tazra'un. Okey? Okey, baik. Seterusnya masuk ayat baru. Wa dan tadi kita bincang lafaz asir kan, asir. Ain, sa, ya, ra, asir. Maafkan saya, tadi kita bincang lafaz asir. Maksud asir apa dia? Maksud asir ialah perahan. Okey, maksud asir ialah perahan. Daripada perkataan asir, keluarlah perkataan al-mu'sirat. Ain, sa, ya, ra, asir kan? Daripada asir keluarlah perkataan al-mu'sirat. Apa tema al-mu'sirat? Awan-awan. Al-mu'siratu ni terjemah dia awan-awan. Kenapa awan dipanggil mu'sirat? Kerana awan bila dia menurunkan air hujan, dia bagaikan sesuatu yang sedang diperah. Awan bila dia turunkan hujan, dia bagaikan sesuatu yang diperah. Sebab tu dipanggil awan adalah al-mu'sirat. Tolong baca dia boleh? Tengok juzuk amma. Puan Suraya Haidar, tolong baca boleh? Puan Suraya Haidar, juz amma. Ada Puan Suraya Haidar? Ya, page berapa Ustaz? Page sekejap saya cari. Okay, page 582. Page 582. Ayat yang ke-14. Ayat 14. Ayat 14, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menurunkan daripada awan air hujan yang mencurah-curah. Okey. Cukup. Kami telah menurunkan daripada awan. Mari mana awan tu ni? Al-mu'sirat ni Allah panggil awan. Sedangkan awan dalam bahasa Arab ada nama dia as-sahab. Ini nama awan dalam bahasa Arab, sahab, awan. Tapi Allah panggil kat sini al-mu'sirat awan. Kerana apa? Hujan yang turun tu bagaikan awan yang sedang diperah-perah. So sebab itulah ada perkataan asir. Maksudnya ya'sirun, memerah. Ain, sad, ra tu maksudnya memerah. Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat baru. Wa dan qala telah berkata
Al-Maliku, raja. Al-Maliku, raja. Ini kali kedua perkataan Malik datang dalam surah ni. Ini kali kedua perkataan Malik datang dalam surah ni. Okey, kali pertama ayat 43. Ini kali kedua. Okey, baik. Seterusnya, qala telah berkata Al-Maliku, raja, I'tuni, bawalah kepadaku. I'tuni, bawalah kepadaku. Ini perintah raja. Bihi, dengannya, dengan Yusuf. Bihi, dengannya, dengan Yusuf. Bawalah kepadaku, bihi, dengannya, dengan Yusuf. Ini perintah raja. Wa qala al-maliku tuni bih. Itu bawa Yusuf. Maka lamma tak sekala ja'ahu, datang kepadanya, itu datang kepada Nabi Yusuf. Ja'ahu, datang kepadanya, itu datang kepada Nabi Yusuf. Ar-Rasul, utusan. Ar-Rasul, utusan. Bukan Ar-Rasul ni Nabi. Dalam bahasa Arab, Ar-Rasul, biasanya kita panggil Nabi lah Ar-Rasul. Tapi tak, Ar-Rasul ni utusan. Malaikat pun kadang-kadang Allah panggil Ar-Rasul. Dia ni utusan, dia raja. Bukan Nabi, tapi terjemah dia Ar-Rasul. Utusan raja. Qala, dia telah berkata, dia Nabi Yusuf telah berkata. Qala, dia telah berkata, dia Nabi Yusuf, irji', pulanglah. Irji', pulanglah, dia cakap pada orang tu. Ila kepada Rabbika, Tuhanmu. Fa maka is'alhu. Jadi perkataan fas'alhu ni adalah fa'is'alhu asalnya. Jadi sebenarnya fa'is'alhu. Jadi bila dia sambung, dia buang alif jadi fas'alhu, tanyalah dia. Fa maka is'alhu, tanyalah dia, tanyalah raja tu. Ma apakah serta Rabbika ni Tuhannya ke tuannya? Tuanmu. Saya sebut Tuhan ke? Sorry ya, Rabbika ni bukan Tuhan, tuan. Maafkan saya salah sebut kot. Rabbik ni bukan Tuhan, tuan. Akan Nabi Yusuf suruh dia kembali pada Allah, maafkan saya. Jadi dia suruh, Nabi Yusuf suruh utusan ni kembali pada raja. Walid bin Rayyan. Okey, Ar-Rayyan bin Walid nama raja tersebut kan. Jadi disuruh kembali pada tuan, maafkan saya bukan Tuhan, tuan. Sorry, terima kasih Puan Suraya Haidar. Apakah? Balu, halnya. Terjemah balu, halnya. Apakah halnya? Apakah keadaan sebenarnya? Itu maksudnya. An-niswah, wanita-wanita. An-niswah, wanita-wanita. Allati yang. Okay. Qatta'na, memotong. Qatta'na, telah memotong. Okay. Aidiyahunna, tangan-tangan mereka. Aidiyahunna, tangan-tangan mereka. Okay. Inna sesungguhnya Rabbi, Tuhanku. Kat sini Rabbi, Tuhanku, bukan tuanku. Rabbi, Tuhanku. Bi dengan kaidihinna. Apa terjemah kaidihinna? Tipu daya mereka. Kaidihinna, tipu daya mereka. Alim, maha mengetahui. Alim, maha mengetahui. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Nur Azhar Ismail, terjemahkan Puan Nur Azhar boleh? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan telah berkata raja, bawalah kepadaku dengannya, yakni Yusuf. Maka tak kala datang kepadanya Yusuf, utusan dia berkata, pulanglah kepada tuanmu. Maka tanyalah dia, apakah halnya wanita-wanita yang telah memotong tangan-tangan mereka. Sesungguhnya Tuhanku dengan tipu daya mereka maha mengetahui. Okey, baik. Minggu lepas saya beritahu, terima kasih Puan Nur Azhar. Minggu lepas saya beritahu bahawasanya Nabi Yusuf alaihissalam sebelum keluar penjara, dia didatangi oleh 4 lelaki. Dia didatangi 4 kali. Bukan 4 lelaki ya, 4 kali. 4 kali datang. Jadi ini adalah kedatangan orang yang kedua ataupun kali kedua sebelum dia keluar penjara. Pertama tadi siapa? Pertama tadi yang datang adalah kawan dia yang nama Sarham. Yang pertama. Yang kedua ni, dia didatangi oleh utusan diraja. Utusan diraja datang, jumpa dia, cakap, raja panggil nak jumpa awak.
Raja panggil nak jumpa awak. Ini kata-kata utusan diraja pada Yusuf dalam penjara. Nabi Yusuf alaihissalam sebelum keluar penjara, dia nak nama dia bersih dulu. Dia tak nak keluar penjara dalam keadaan, dia keluar penjara sebab backup raja. Sebabkan dia pernah takwil mimpi raja, jadi raja suka dia pun keluar penjara. Dia tak nak orang anggap dia keluar penjara sebab dia takwil mimpi raja. Dia nak sebelum dia keluar penjara, dia nak nama dia bersih dulu. Sebelum dia dikeluarkan daripada penjara, dia nak nama dia bersih dahulu. Nabi SAW puji Nabi Yusuf. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata dalam sebuah hadis, hadis ni ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada daripada Abu Hurairah. Nabi kata, "Walau labistu fi sijni ma labisa Yusuf la ajabtu da'i." Nabi kata apa dia? Kalaulah aku ni tinggal dalam penjara selama mana Nabi Yusuf tinggal, nescaya aku akan menyahut panggilan orang yang memanggil. Kalau kita dulu tempat Nabi Yusuf, dah kena penjara 7 tahun ekstra pada orang lain. Utusan raja datang cakap nak jumpa kamu. Kita dalam penjara apa kita buat? Keluar dulu. Dah keluar nanti barulah fikir nak bersihkan nama ke, nak selamat, nak saman orang yang fitnah ke, nak saman orang yang tuduh ke. Tak. Kerana apa? Bagi orang yang tinggi budi pekertinya, bagi orang yang tinggi kemuliaannya, dia keluar dengan nama yang baik, membersihkan nama daripada tuduhan yang baik, membersihkan nama daripada tuduhan yang tak betul adalah jauh lebih tinggi berbanding dikeluarkan daripada penjara tetapi orang masih pandang buruk, orang masih anggap kita bersalah. Ni orang nak jaga kemuliaan diri. Sebelum dia dikeluarkan pada penjara, walaupun dia dipenjarakan bukan kerana kesalahan dia, tapi dia nak raja Mesir tahu yang dia tidak bersalah. Ini tanda kemuliaan diri. Sebab apa gunanya keluar? Apa gunanya kita ni diangkat, dipuji, disanjung, tapi dalam masa yang sama ada kes-kes kita, kesalahan-kesalahan kita. Kalau orang biasa dah kena penjara dah. Tapi oleh kerana kita ada pangkat, ada kedudukan, ada jawatan, ada duit yang banyak, ada 5-6 tempat buat tuduhan pada kita. Jadi apa gunanya kita berada di tempat yang bukan penjara, tetapi nama kita nama yang sangat buruk. Jadi Nabi Yusuf kata, seolah nak kata apa dia? Daripada aku keluar, orang masih anggap aku zina, kacau bini orang. Daripada aku keluar penjara, orang masih anggap aku berzina, kacau isteri orang, lagi baik aku duduk dalam penjara. Ni kemuliaan diri. Sama lah macam tuan dia ajak berzina, daripada berzina dengan tuan dia, lagi baik aku duduk dalam penjara. Ini Nabi Yusuf alaihissalam. Nampak tinggi kemuliaan diri. Lepas tu Nabi kata, kalaulah aku duduk tempat Nabi Yusuf, mula-mula sekali keluar dulu. Dah berapa lama tak keluar? Fikir nak keluar dulu. Lepas keluar barulah cerita lain. Cari lawyer, cari hakim, nak selesaikan masalah. Okey, baik. Manakala Abu Sa'ud pula dalam menafsirkan ini, dia kata Nabi Yusuf, kalau ikutkan siapa punya angkara dipenjarakan? Yang punya angkaranya Zulaikha yang punya angkara penyebab dia dipenjarakan, betul kan? Tapi Nabi Yusuf alaihissalam masih lagi menjaga hati tuan dia ataupun bekas tuan dia dengan menggunakan perkataan an-niswah. Apa dia maksud an-niswah? Perempuan-perempuan tu, wanita-wanita ramai-ramai tu yang mereka terpotong tangan sebab tengok aku tu. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam tak sebut pun layak ini nama dia. Betul kan? Nabi Yusuf tak sebut pun layak ini nama dia kat raja. Nabi Yusuf suruh lelaki tadi sampaikan pada raja, apakah keadaannya wanita-wanita yang telah memotong tangan-tangan mereka. Tu je ayat Nabi Yusuf mention. Nabi Yusuf tak kata pun, mereka tengok aku, menggoda aku, cuba nak goda aku, sampai mereka tak sedar mereka terpotong tangan mereka. Dalam ayat ini Nabi Yusuf tak guna pun nama dia aniaya, tak guna pun nama dia zalim.
Nabi Yusuf kata secara literal, bagaimana hanya wanita-wanita yang telah terpotong tangan mereka. Jadi ulama tafsir kata ayat ini menunjukkan peristiwa isteri Al-Aziz iaitu Zulaikha tadi dan kawan-kawan perempuan dia terkesan dengan Nabi Yusuf sampai luka tangan ni dah tersebar di seluruh Mesir. Berita tentang Yusuf ni bukan sahaja Yusuf, Zulaikha, Al-Aziz dan kawan-kawan baik Zulaikha saja tahu. Tak. Cerita ni telah tersebar di seluruh Mesir. Sebab tu masa dia hantar utusan kat raja, dia beritahu utusan raja balik semula. Dia kata apa? Ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Bagaimana keadaan sebenarnya wanita-wanita yang telah memotong tangan-tangan mereka. Tu je lah. Dia tak sebut pun bagaimana keadaan wanita-wanita yang telah potong tangan mereka sebab aku tak. Jadi dalam ayat ini dia tak mention nama dia. Dia hanya mention wanita-wanita yang telah terpotong tangan. Dia juga menunjukkan hormat kepada tuan dia. Dia tak mention nama satu orang. Kalau kita lah perempuan tu. Dia mastermind ni. Dia kepala yang tuduh aku ni. Siapa tu? Isteri Al-Aziz, Zulaikha. Nabi Yusuf AS masih lagi menggunakan lafaz plural, jamak an-niswah tu. Okey, an-niswah tu. Lalu Nabi Yusuf AS berkata, sesungguhnya kalaulah lepas ni orang masih anggap aku berzina juga dengan si perempuan-perempuan tu. Inilah peluang aku nak bersihkan nama aku. Tapi katakanlah peluang ni tak tercapai juga. Mana tahu raja panggil nanti perempuan tu pakat. Kita ramai-ramai pakat. Cakap kat raja, Yusuf yang kacau kita. Boleh tak? Boleh. Boleh jadi. Kemungkinan tu berlaku tu boleh jadi. Jadi Nabi Yusuf AS kata dalam ayat ni, sama ada sekarang ni nama aku dibersihkan ke, ataupun nama aku sampailah kiamat memang orang anggap telah berzina dengan wanita tersebut, maka Nabi Yusuf AS kata tak apalah nak macam mana. Sebab yang tahu dengan yakin mereka ni tipu, pertama aku. Yang kedua yang tahu dengan yakin isteri Nabi Yusuf yang nama Zulaikha. Yang ketiga, bukan yang ketiga lah, patutnya yang pertama lah Allah. 3 nama yang tahu. Jadi Nabi Yusuf AS seolah nak kata apa dia? Kalau lah lepas ni mereka tipu juga tentang kes tu, mereka kata aku mula dulu, aku redha je lah. Sebab yang penting apa dia? Tuhan aku tahu. Apa maksud ayat ni? Ya, niat Nabi Yusuf tak nak keluar penjara lagi, nak bersihkan nama dia. Niat Nabi Yusuf ketika mana utusan dia raja datang, dia tak nak keluar penjara lagi. Apa niat dia? Nak bersihkan nama dia. Tapi katakanlah nama dia tak bersih juga, tetap orang anggap dia kacau isteri orang, contoh. Maka Nabi Yusuf AS kata apa dia? Tak apalah, lagi penting pada tu Tuhan aku mengetahui aku tidak bersalah. Lagi penting pada tu adalah Tuhan aku mengatakan aku tidak bersalah. Katakanlah satu dunia manusia sampai hari kiamat anggap aku kacau Zulaikha dulu, Nabi Yusuf kata aku nak macam mana? Fitnah tersebut telah tersebar dan disebarkan berapa lama dah. Aku sekarang baru keluar. Maka Nabi Yusuf kata tak apalah, kerana Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Okay, baik, raja pun bila Nabi Yusuf cakap macam ni, dia tak tanya. Raja tak tanya, perempuan mana ada potong-potong tangan. Raja pun tak tanya soalan ni pada Nabi Yusuf. Kerana apa? Peristiwa tersebut telah maklum. Cumanya orang tak buka mulut banyak sebab Yusuf bukan siapa-siapa pun zaman tu. Yusuf hamba abdi je. Yusuf adalah hamba abdi. Jadi siapa nak ambil peduli kata-kata kematian ataupun kata-kata hamba abdi? Okay, baik, seterusnya masuk ayat baru, ayat 51. Dia telah berkata, dia kat sini dia kat sini adalah raja tersebut, Al-Walid bin Rayyan. Dia kata, apakah khatbukunna, keadaan kamu ataupun alasan kamu, khatbukunna, keadaan kamu, alasan kamu, is ketika rawattunna, kamu menggoda, okey, Yusuf an terhadap nafsihi, diri Nabi Yusuf. Okey, Puan Izawani tak ada baca, boleh Puan Izawani ayat yang kita sekarang, ayat 51 ni.
Ada Puan Izawani? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah berkata, apakah keadaan kamu ketika kamu menggoda Yusuf terhadap dirinya? Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Raja pun menunaikan permintaan Nabi Yusuf. Raja pun menunaikan permintaan Nabi Yusuf. Dia panggil wanita-wanita tersebut. Dia panggil, okey, Nabi Yusuf AS dalam ayat tadi, dia tak mention nama isteri Al-Aziz seorang. Dia mention nama perempuan-perempuan. Maksudnya isteri Al-Aziz dengan kawan-kawan dia lah. Yang sama-sama datang rumah nak goda Nabi Yusuf. Maka raja panggil perempuan-perempuan tu, raja pun tanya mereka semua. Raja tak mention lah seorang. Zulaikha, awak punca dia kan? Tak. Raja tanya semua mereka juga. Raja tanya, apakah alasan kamu? Khatabah tu, terjemah khatabah tu apa dia? Khatabah tu, khitab, khatib. Daripada perkataan khatabah tu, keluarlah perkataan khatib, tukang khutbah Jumaat tu. Apakah percakapan kamu sebenarnya? Apakah alasan kamu? Apakah kamu nak cakap sebenarnya? Ketika mana kamu menggoda Yusuf untuk mendapatkan dirinya. Jadi, cerita yang tersebar tu, walaupun Yusuf dipenjarakan, tetapi cerita yang tersebar di masyarakat umum, mereka yang menggoda. Mereka yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam untuk mendapatkan dirinya. Kamu semua menggoda Nabi Yusuf untuk mendapatkan dirinya. Okey, baik, seterusnya. Qulna, mereka berkata. Qulna kalau pendek, mereka berkata. Kalau qulna panjang, kami berkata. Sebab tu panjang pendek kena beza. Qulna, mereka berkata. Kalau qulna, kami berkata. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Okey, baik. Hasya lillah, maha suci Allah. Hasya lillah, terjemah dia maha suci Allah. Ataupun terjemah hasya, semoga Allah melindungi. Semua tak ada masalah. Hasya lillah. Boleh? Okey, baik. Ma tidaklah. Alimna, kami mengetahui. Alaihi, ke atas Yusuf. Min daripada su'in, sebarang kejahatan. Okey. Qalat telah berkata Imra'atul Aziz. Apa tema Imra'atul Aziz? Isteri kepada Al-Aziz. Imra'atu isteri. Al-Aziz lah. Okey. Telah berkatalah isteri Al-Aziz, isteri Raja Muda yang nama Zulaikha. Nama suami dia Atfil. Okey. Dia telah kata Al-an sekarang. Dia kata apa? Al-an sekarang. Rawattuhu. Al-an sekarang hashasa jelaslah. Okey. Al-haqqu kebenaran. Ana akulah. Rawattuhu yang menggodanya. An nafsihi untuk mendapatkan dirinya. Untuk nafsihi mendapatkan dirinya. Wa dan innahu sesungguhnya dia Yusuf. Innahu sesungguhnya dia Yusuf. La benar-benar as-sadiqin, orang-orang yang sentiasa benar. As-sadiqin, orang-orang yang sentiasa benar ataupun bercakap benar, tak ada masalah. Dua-dua boleh. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Aziz Dahari terjemahkan boleh, Tuan Haji Aziz Dahari. Dia, raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Isteri Al-Aziz berkata,
Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Aziz. Mula-mula ramai-ramai wanita jawab. Mula-mula ramai-ramai wanita jawab. Mula-mula raja tanya umum, raja tak tuju pada pesanan. Raja tanya umum wanita-wanita tersebut, apa alasan kamu? Apa alasan kamu ketika mana kamu, apa pendapat kamu, alasan kamu ketika mana kamu menggoda Yusuf untuk dapatkan diri dia? Maka mereka semua ramai-ramai jawab, Hasya lillah, Maha Suci Allah, betapa sempurna dia untuk masuk Hasya lillah kat sini. Ma'alimna alaihi min su'. Kami tak pernah tahu pun yang dia ada berniat jahat. Kami tak pernah tahu pun yang dia ni jenis lelaki jahat. Kalau lelaki jenis jahat, kalau jenis lelaki jahat ni, tak payah perempuan offer, tak payah perempuan goda, dia cari perempuan untuk buat dosa maksiat. Tapi dia ni, aku tahu memang tidak ada kejahatan langsung, dah di offer untuk buat benda tak baik, bahkan diancam, kalau tak buat kena penjara, kalau tak buat kena buang, dia tetap memilih untuk tak nak melakukannya. Dan dia termasuk di kalangan orang-orang yang bercakap benar. Baik. Tadi kelas siang kita bincang. Adalah orang tanya soalan. Kenapa Yusuf, Zulaikha kat sini beria nak membackup Nabi Yusuf? Kenapa Zulaikha kat sini beria-ria nak kata Nabi Yusuf tidak bersalah? Walhal dia ada peluang. Dia ada ruang untuk terus memburukkan Yusuf. Betul kan? Untuk terus memburukkan Yusuf. Macam mana? Sebelum raja panggil tu, on the way pergi istana, mesyuaratlah dulu dengan geng-geng dia. Nanti kalau raja tanya kita katalah sebenarnya gini. Soal. Boleh? Semua setuju, beres. Boleh tak nak buat? Boleh. Tapi ulama-ulama tafsir mengatakan, timbul kata-kata macam ni daripada Zulaikha terhadap Yusuf kerana timbul keinsafan dalam diri dia. Timbul keinsafan dan rasa bersalah pada diri dia. Timbul keinsafan, timbul rasa bersalah pada diri dia. Maka dia pun berkata pada raja, sekarang jelaslah kebenarannya, akulah yang menggodanya. Kenapa dia mention diri dia? Dia tak kata kamilah semua menggodanya. Walhal ramai dia. Yang potong tangan tu bukan dia seorang. Yang terpotong tangan tu bukan dia. Wanita-wanita lain. Jadi dia sebut aku. Maksudnya apa? Dia nak beritahu apa yang berlaku hari ini. Apa yang berlaku hari ini, Yusuf dipenjarakan. Apa yang berlaku? Panas ke sejuk? Panas. Tutup ni. Apa yang berlaku hari ini? Yusuf dipenjarakan. Apa yang berlaku hari ini? Kawan-kawan dia datang pun sibuk nak goda Yusuf. Siapa punca dia? Dia. Sebab tu dia mention, akulah yang menggodanya. Dia tak kata kamilah yang menggoda dia. Tak katanya. Ni Zulaikha. Dan dia, iaitu Nabi Yusuf, termasuk di kalangan orang-orang yang bercakap benar. Dia termasuk di kalangan orang-orang yang bercakap benar. Di pengakuan ini terhasil, pengakuan ini timbul kerana keinsafan yang ada pada diri Zulaikha dan juga sahabat-sahabat dia. Menurut riwayat lain, termasuk dalam tafsir jalan lain, mengatakan bahawasanya akhir sekali kisah Nabi Yusuf ni, raja muda tu meninggal, dia telah mengahwini Zulaikha dan telah mendidik ni menjadi wanita yang sangat-sangat baik lagi solehah. Sampai dapat 2 orang anak daripada Yusuf dengan dia kahwin, dapat 2 orang anak. Satu nama Afroisim, satu lagi nama Misha. Ini satu pendapat dalam tafsir dan pendapat ini bukanlah sahih daripada Nabi SAW. Yang tulis pendapat ni Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni dia pakar sirah. Tapi dia bukan hidup zaman Nabi Yusuf. Dia hidup zaman selepas Nabi Muhammad juga. Ibnu Ishaq ni dalam tafsir, dalam kitab sirah banyak pendapat kata-kata dia. Lalu Zulaikha cakap dengan jelas, sesungguhnya dia Yusuf benar-benar di kalangan orang-orang yang sentiasa benar. Bukan jenis cakap je mulut benar, tapi perbuatan dia pun memang benar sama sekali. Okey, baik. Seterusnya, zalika demikian itu li supaya yang lama dia mengetahui. Dia kat sini ada 2. Kita terjemah dulu. Pertama Yusuf, kedua Al-Aziz. Supaya dia mengetahui, dia kat sini pertama Yusuf, yang kedua Al-Aziz. Bahawasanya aku,
Anni bahawasanya aku, lam tidak, akhunhu mengkhianatinya. Akhunhu mengkhianatinya. Nya siapa? Nya kat sini ada dua juga. Boleh jadi Al-Aziz, boleh jadi Yusuf. Boleh? Bil ghaibi, terjemah dia bi ketika. Terjemah bi ketika. Biasa bi dengan kan. Kat sini terjemah bi ketika. Al-ghaibi ketiadaannya. Al-ghaibi ketiadaannya. Ghaib itu maksudnya ketiadaannya. Wa dan anna bahawasanya Allah la tidak Yahdi akan memberi petunjuk kaidah kepada tipu daya al-khainin, orang-orang yang khianat. Al-khainin, orang-orang yang khianat. Okey, baik. Puan Anis Aisyah, terjemah boleh? Ada? Okey. Demikian itu supaya dia mengetahui bahawasanya aku tidak mengkhianatinya ketika ketiadaannya, dan bahawasanya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang khianat. Okey, baik. Dalam terjemahan Puan Anis Aisyah kan, siapa yang kata kata-kata ni? Cuba tengok terjemahannya. Bukan yang saya bagi, Quran terjemahan. Siapa yang melafazkan kata-kata ni? Ada tak? Dalam terjemahan. Ada Puan Anis Aisyah? Ada. Apa yang kata? Siapa yang mengeluarkan kata-kata ni? Yusuf. Yusuf berkata. Okey, baik. Terima kasih Cik Anis Aisyah. Tuan Haji Izali. Ada tak siapa-siapa punya terjemahan yang berkata ni adalah Zulaikha? Ada tak? Ada? Ada tak siapa-siapa punya terjemahan yang berkata ni adalah Zulaikha? Ada tak? Jadi kelas siang ada seorang. Tuan Haji Tunai punya terjemahan, Zulaikha yang cakap kata-kata ni. Kelas malam tak ada? InsyaAllah. Kelas malam semua pilih pendapat Nabi Yusuf. Okey, baik. Tak apa. Kita bincang. Ayat kita sekarang 52 ni, dua-dua kemungkinan ada. Boleh jadi kata-kata ayat 52 ni kata-kata Nabi Yusuf. Boleh jadi ayat 52 ni kata-kata Zulaikha. Okey, baik. Katakanlah Zulaikha yang berkata. Kalau dalam tafsir Al-Azhar, dalam tafsir Al-Azhar mengatakan ini kata-kata Zulaikha. Zulaikha beritahu dalam ayat 52 ni, kenapa dia bercakap benar, kenapa dia jujur dalam pengakuan dia dalam ayat 51 tadi. Agar dia Yusuf mengetahui, agar Yusuf tahu aku tak khianat dia. Agar Yusuf tahu aku tak khianat dia. Dia yang masih dalam penjara tu aku tak khianat dia. Bil ghaibi ketika ketiadaan dia. Maksudnya macam ni. Aku boleh je nak pakat dengan geng-geng aku. Dengan rakan-rakan aku yang sama-sama menggoda dia tu. Kita semua pakat. Aku pakat dengan kawan-kawan aku. Kita pakat boleh. Kita pakat. Kita kata dia yang goda saya dulu. Dia yang goda kita ramai-ramai dulu. Dia yang cari pasang-pasang kita. Boleh tak pakat? Boleh. Tapi aku tak nak pakat. Kerana aku dah insaf dan aku nak Yusuf tahu aku tidak lagi mengkhianatinya walaupun dia tak ada sekarang. Mungkin kalau Yusuf ada kat depan, berat sikit nak tanya kan. Ni dia tak ada, dia dalam penjara. Kita kelentong lah, kita create apa-apa cerita, kita sampaikan kat raja. Jadi menurut pendapat ini, kata-kata ni adalah kata-kata Zulaikha. Zulaikha berkata, aku cakap benar supaya Yusuf tahu aku tak khianat dia ketika ketiadaan dia. Nampak? Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran ini lebih sesuai. Lebih menepati cita rasa saya. Okey? Saya tak katalah orang lain salah. Tak. Kalau tafsiran kedua. Siapa yang ucap kata-kata ni? Terjemahan tuan-tuan, terjemahan Quran saya pun sama. Terjemahan Quran tuan-tuan, terjemahan Quran saya pun sama. Kata-kata ni diucapkan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata,
supaya aku suruh raja tanya dulu. Nabi Yusuf kata, aku suruh raja panggil dulu wanita-wanita tu, tanya keadaan sebenar macam mana, agar dia, iaitu dia Al-Aziz, mengetahui yang aku tidak mengkhianatinya ketika mana ketiadaannya. Tuan-tuan setuju tak dengan pendapat ni? Walaupun Quran kita semua malam ni, termasuklah Quran English terjemahan saya, kata-katanya kata-kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, aku panggil raja, aku suruh raja panggil perempuan-perempuan tu, nak suruh mereka cakap apa yang sebenar. Tujuan dia ialah supaya Al-Aziz tahu, tuan aku, ex-tuan aku dulu tahu aku tak khianatinya ketika ketiadaannya. Ini maksud kata-kata ayat ni. Betul kan? Jadi rasa betul ke statement ni? Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak rasa macam tak kena ke, salah ke statement ni? Ada tak siapa-siapa nak komen? Betul. Betul, Puan Suraya, betul? Sebab apa Puan Suraya? Ada tak alasan Puan Suraya? Zulaikha kata dia tak khianati tapi berapa tahun kesian Nabi Yusuf kan kat dalam penjara tu, not 1 or 2 years, so many years. So because macam mana dia kata dia tak khianati Nabi Yusuf? Dia yang ya sangat dia nak masukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara, dia kata. Okey, baik. Betul, salah satu pendapat Puan Suraya Haida. Jadi Puan Suraya Haida punya pendapat ni, kata-kata ni adalah kata-kata Nabi Yusuf lah, Puan Suraya, betul kan? Ya. Nak kata Zulaikha yang kata macam tak kena. Macam tu Puan Suraya, betul kan? Jadi kan dia lebih nak nama dia supaya Al-Aziz tahu yang dia tak khianati tuan dia semasa tuan dia tak ada dalam rumah tu. So he feel that saya rasa ni lebih tepat. Dia nak yakinkan pada, dia nak sucikan nama dia daripada so that tuan dia tahu yang dia tak khianati tuan dia masa tuan dia tak ada rumah lah. Okey, baik. Sekejap Puan Suraya. Adakah sebelum ni tuan dia tak tahu yang dia tak khianat? Itu soalan saya. Adakah sebelum Yusuf dipenjarakan, ataupun masa Yusuf dipenjarakan, tuan dia masih anggap Yusuf ni khianat kat aku ni? Tak, dia dah tahu dah. Dia memang tahu dah yang dia tak dikhianat, tapi dia masih juga dikhianati. Dia dipenjarakan and then yelah orang support dia. I still don't know how to say. Okey, tak apa. Terima kasih Puan Suraya. Cuba share. Boleh tak tolong baca? Puan Nur Zakiyah ada boleh baca ke? Puan Nur Zakiyah ada? Ada Ustaz. Muka surat 238. 238. Ayat 28-29. 28-29. Ya Ustaz. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat bajunya Yusuf koyak di bahagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sungguh hebat tipu dayamu. Wahai Yusuf, lupakanlah hal ini dan isteriku mohonlah keampunan atas dosamu kerana engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Okey. Terima kasih Puan Zakiyah. Sama Ustaz. Jadi Puan Zakiyah rasa Al-Aziz tahu tak Yusuf tak khianat dia? Tahu. Dan Yusuf tahu tak? Yusuf tahu tak yang tuan dia tahu dia tak khianat? Yang tu tak pasti. Itu tak pasti Okey, baik. Tak apa. Terima kasih Puan Zakiyah. Okay, Ustaz. Maksud Ustaz tak sesuai Yusuf yang berkata sedemikian disebabkan memang Al-Aziz memang dah tahu Yusuf tu tak khianati dia kan? Ya, itu maksud saya. Okay. Walaupun kita punya terjemahan malam ni termasuklah bahasa Inggeris saya mengatakan kata-katanya adalah kata-kata Nabi Yusuf. Kenapa kata-kata Nabi Yusuf? Kata-kata ni adalah kata-kata Nabi Yusuf. Ni. Jadi Nabi Yusuf suruh raja panggil perempuan-perempuan tu
agar Al-Aziz tahu yang dia tidak khianat pada Al-Aziz ketika ketiadaan tuan dia Al-Aziz. Itu terjemahan Quran kita malam ni, betul kan? Saya punya timbulkan persoalan, logik tak Nabi Yusuf buat macam ni? Sebab Nabi Yusuf buat macam ni sebab nak suruh tuan dia tahu. Tuan dia tahu yang dia tak khianati tuan dia. Tuan-tuan rasa terima tak pendapat ni? Tak terima, tak logik Ustaz. Ya? Tak terima, tak logik. Sebab dalam ayat yang tadi tu Al-Aziz dah cakap supaya Nabi Yusuf maafkanlah. Maknanya Nabi Yusuf dah tahu dah. Yes. Kenapa dipenjarakan? Tutup nama? Betul. Dipenjarakan sebab tutup nama. Lagi kalau tak penjarakan, cerita ni tersebar luas lagi. Kalau tak dipenjarakan, nanti ramai orang tahu lagi. Ini politik orang atasan. Orang atasan ni nak jaga nama lagi penting walaupun terpaksa menzalimi orang-orang yang bawah dia. Ini politik orang atasan. Kenapa penjarakan? Dia penjarakan sebab isteri dia, isteri-isteri menteri-menteri yang lain, isteri-isteri orang besar-besar yang lain kata kalau tak penjarakan ni bahaya ni. Nanti cerita kita malam tersebar, dia pun penjarakan. Jadi mudah-mudahan dengan sebab dia dipenjarakan, cerita ni lama-lama orang senyap. Cerita tentang Yusuf ni lama-lama orang senyap. Kalau dia tak dipenjarakan, nanti dikulu-kilir orang nampak dia. Oh, ni lah dia dulu yang Zulaikha nak goda dia ni. Dia ni staff biasa. Ini pekerja bawahan biasa. Dia tiba-tiba isteri menteri goda dia. Jadi walaupun orang cerita pasal Yusuf, selit sekali nama Zulaikha. Kan malu orang atasan. Dia cara orang atasan nak jaga kepentingan politik dia apa dia? Kita terminate, kita penjarakanlah dia. Mudah-mudahan nanti bila cerita ni dah senyap, orang dah tak sebut lagi, kita keluarkan daripada penjara. Okey, baik. Sebab tu saya tak ada nak kata salah kata-kata ni. Saya cuma kata macam tak sesuai kalau itu alasan Nabi Yusuf AS. Saya lebih memilih pendapat Dr. Hamka dengan berkata ini kata-kata Zulaikha. Kenapa kata-kata Zulaikha? Sebab pertama tadilah nak kata Nabi Yusuf cakap tak sesuai. Yang kedua, dari sudut grammar, bila kita tak tahu siapa yang berkata, kita tak tahu siapa yang kata dalam ayat ni, betul kan? Maka kita kena ghostan belakang. Kita kena reverse. Bila kita reverse, apa kita kena tengok? Siapa ingat saya beritahu? Bila kita reverse, ya? Apa dia Puan Suraya Haidar? Tak, Hia dengan Hua. Hia dengan Hua. Bukan? Tak apa Puan Suraya Haidar. Bila kita reverse, kita kena tengok siapa yang berkata paling dekat sekali dengan kata-kata ni. Siapa punya percakapan yang paling dekat sekali dengan ayat ni? Yusuf ke Zulaikha? Zulaikha. Kalaulah yang berkata ni Yusuf, mestilah kena ada qala. Betul kan? Setiap ayat kita ini, qala raja, kemudian qala Nabi Yusuf. Qala raja, qala perempuan-perempuan. Qulna perempuan-perempuan. Jadi, qala yang terakhir, maksudnya kalau kita tengok ayat 52 ni, ayat 52 ni kan, kita cari qala ataupun qalat yang paling dekat. Kita ghostan. Qalat yang paling dekat kata-kata siapa? She said. Imra'atul Aziz telah berkata isteri Al-Aziz. Isteri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenarannya. Akulah yang goda dia untuk dapatkan diri dia. Dan bahawasanya dia benar-benar di kalangan orang bercakap benar. Jadi kenapa aku mengaku macam ni? Kenapa aku beria mengaku yang dia? Kenapa aku buat pengakuan ni? Supaya Yusuf tahu aku tidak mengkhianati dia dalam keadaan ni. Dalam keadaan dia dipenjarakan, aku bercakap benar tentang dia pada masa ni. Sebab aku tahu Allah tidak akan memberi petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang khianat. Allah tidak akan beri petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang khianat. Maksud Allah tidak akan beri petunjuk ni maksudnya apa dia? Allah tidak akan menjayakan, Allah tidak akan memenangkan tipu daya orang-orang yang khianat. Jadi kata-kata ni bagi saya
Bagi saya lah. Tapi bukan pendapat saya sendiri ya. Kita bukan pandai sangat nak keluar pendapat sendiri. Kata-kata ni bagi saya, menurut pendapat Dr. Hamka, saya lagi setuju dengan pendapat Dr. Hamka, kata-katanya adalah kata-kata Zulaikha. Sebab dari sudut grammar dia paling dekat sekali. Qalat atas tu dia dekat sekali. Dia dekat sekali. Kata-kata Zulaikha, satu. Yang kedua sudut grammar, dia lagi sesuai. Dan kalau kita nak refer kata-kata ni, Nabi Yusuf yang kata macam kurang sesuai. Nabi Yusuf kata, aku suruh dia mengaku depan raja supaya suami dia tahu yang aku tak khianati suami dia. Suami dia dah tahulah. Suami dia tahu, dah tahu awal-awal lagi. Raja tak payah panggil pun. Perempuan tu tak payah mengaku pun. Memang suami dia tahu. Al-Aziz tahu. Dia, Yusuf tak khianati isteri dia. So kenapa dia nak macam ni? Dan kalau kita bincang tadi, Nabi Yusuf suruh raja panggil perempuan-perempuan tu, tanya peristiwa sebenar. Dia bukan nak bersih nama pada Al-Aziz saja. Dia nak semua orang tahu yang dia tak bersalah. Untuk Al-Aziz, dia tak nak fikir lagi. Sebab dia pun tahu, Al-Aziz tahu dia tak bersalah. Dia tak khianat. Tujuan Yusuf suruh raja panggil perempuan-perempuan tu agar nama dia bersih dalam masyarakat. Dari sudut masyarakat, tak semua tahu. Masyarakat tak semua tahu Yusuf bersalah ke tak bersalah. Siapa sebenarnya khianat. Yang mereka tahu Yusuf kena penjara, kebanyakan. Dari sudut Al-Aziz memang dah tahu Yusuf tak bersalah langsung. Kenapa memenjarakan? Sebab politik orang-orang atasan. Jadi nama dia clear. Jadi, bagi saya, pendapat lagi sesuai, kata-kata ni adalah kata-kata Zulaikha. Kata-kata Zulaikha. Tak sesuai kalau nak tulis kata-kata ni adalah kata-kata Al-Aziz. Boleh? Baik. Jadi kenapa Zulaikha cakap macam ni? Kerana timbul keinsafan, penyesalan daripada diri dia. Dan dia tahu. Zulaikha cakap macam ni, dia tahu. Maksud penutup ayat ni, wa anna Allah la yahdi kaidan kha'inin. Dia nak kata apa? Orang khianat ni, maksud ayat ni, terjemah ayat ni, sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada tipu daya orang khianat. Maksudnya macam ni. Orang khianat ni, lambat laun, terbuka juga pengkhianatan dia. Hari ni kita khianati orang, kita tuduh orang, kita fitnah orang, kita selamatlah. Hari ni kita tuduh orang, kita khianat orang, kita fitnah orang untuk selamatkan nama kita. Okeylah. Tapi ingat, hari ni kita selamat. Orang yang fitnah orang, tuduh orang, khianat orang untuk jaga nama dia, satu masa nanti kejahatan dia akan terbongkar pula. Jadi ini kata-kata Zulaikha, kerana keinsafan dia kata, aku kalau nak khianat Yusuf boleh juga hari ni. Pakat je lah dengan geng-geng aku cakap Yusuf goda kita dengan orang. Tapi aku tahu, orang yang khianat ni, Allah takkan bantu. Mungkin hari ni kita nama baik sebab kita letakkan kesalahan tu pada orang lain. Mungkin hari ni orang anggap kita baik sebab kita pandai tutup nama kita dengan menuduh orang lain. Tapi yakinlah, Allah Ta'ala takkan bantu orang yang khianat orang lain. Boleh ya? Saya hanya kata pendapat Dr. Hamka lebih sesuai. Saya tak naklah kata terjemahan kita salah. Saya tak naklah kata terjemahan kita salah. Okey? Saya cuma kata kata-kata ni adalah kata-kata Zulaikha menurut pendapat Dr. Hamka, dan ini lebih sesuai dari sudut grammarnya dan lebih sesuai dari sudut maknanya. Okey? Yang lagi tak sesuai tu tak apa dia? Lagi tak sesuai. Lagi tak sesuai, ada satu terjemahan, saya lupa siapa baca, dia kata apa? Kata-kata ni adalah kata-kata Zulaikha. Tapi Zulaikha cakap macam ni agar suami dia tahu dia tak khianat. Lagi tak betul. Liyak lama kat sini, terjemah liyak lama, agar dia mengetahui dia tadi, kita refer sama ada dia tu Al-Aziz ataupun dia tu Yusuf. Walaupun dalam dua pendapat tu ada kurang dia, tapi yang lagi tak boleh terima ialah dia, Zulaikha berkata, dia buat pengakuan ni agar suami dia tahu yang dia tak khianati suami dia di belakang dia. Lagi tak tepat. Suami dia memang dah tahu dah dia pengkhianat sebelum ni. Tiba-tiba dia buat pengakuan macam ni depan raja agar suami dia tahu dia tak khianati suami dia. Lagi pelik. Jadi kat sini, liyak lama kat sini, agar dia tahu kat sini adalah agar Yusuf tahu yang aku, Zulaikha, tak mengkhianati dia lagi macam mana aku mengkhianati dia sebelum ini. Jelas ya? Ada apa-apa soalan ataupun komen ataupun tokok tambah, boleh share, tak ada masalah. Kita kelas siang tadi lama dua ayat ni. 52-53, macam-macam. Ada orang yang dengar ceramah ustaz tu kata macam ni. Okey, tak ada masalah. Kita bukannya saya seorang je kena cakap dan tuan-tuan wajib dengar dan percaya. Tak. Kalau rasa tak setuju, kalau rasa macam tak kena, boleh bagi pandangan, tak ada masalah.
Kita tak boleh nak memaksa orang terima pendapat kita. Sebab saya ustaz, saya mengajar, jadi wajib terima kata-kata saya. Tak ada masalah. Kelas siang tadi pun agak panjang bincang pasal ni. Cuma saya punya pendapat Dr. Hamka lebih tepat, lebih sesuai. Okey, baik. Alhamdulillah kita dah habis juz yang ke-12. Sekarang masuk juz 13. Kita ada masa lama lagi. Sambung Wa dan ma tidaklah ubarri'u aku lepas. Ubarri'u aku lepas. Wari'u aku lepas. Nafsi terhadap nafsuku. Nafsi terhadap nafsuku. Inna sesungguhnya an-nafsa nafsu itu la benar-benar ammaratun selalu menyuruh. Suruh dalam bahasa Arab amara. Suruh dalam bahasa Arab amara. Suruh. Alif mim ra. Suruh. Daripada perkataan amara keluarlah perkataan amir, tukang suruh. Amirul Mukminin, tukang suruh. Daripada amara amir, tukang suruh. Amir ni tukang suruh, amir. Kalau India Pakistan dia panggil amir sab, inspektor sab. Amir sab tu ketua lah. Amir sab, inspektor sab, doktor sab. Okey? Amir tu tukang suruh, amir. Manakala amarah ni maksudnya apa? Selalu suruh. Superlatif pada amir. Amir ni suruh. Jarang-jarang suruh. Kadang-kadang suruh. Adapun amarah ni semua suruh. Itu maksud dia. Okey, la benar-benar amaratun selalu menyuruh bi dengan as-su' kejahatan. As-su' kejahatan. Illa melainkan ma apa yang rahima merahmati Rabbi oleh Tuhanku. Inna sesungguhnya Rabbi Tuhanku Ghafurun maha pengampun, Rahimun maha penyayang. Tuan Haji Abdul Kahar ada? Puan Nur Azhar? Puan Nur Azhar, Tuan Haji Abdul Kahar ada tak? Tak ada, Ustaz. Okey, baik. Tak ada, tak apa. Puan Salmiah, tolong terjemahkan boleh Puan Salmiah? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tidaklah terlepas, tertinggal pula word ni Ustaz. Tidaklah terlepas. Tidaklah aku terlepas. Tidaklah aku lepas nafsu. Tidaklah aku terlepas nafsuku. Sesungguhnya. Kena ada ku. Nafsuku. Tidaklah terlepas nafsuku. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar selalu menyuruh dengan kejahatan, melainkan apa yang merahmati oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Okey, baik. Terima kasih Puan Salmi. So ni kata-kata siapa pula ni? Ni kata-kata siapa ni? Ini kata-kata siapa pula? Ini kalau ayat 52 tadi kita kata-kata Zulaikha, maka sekarang 53 pun masih lagi kata-kata Zulaikha. Kalau ayat 52 lagi tadi kita kata tu kata-kata Nabi Yusuf, sekarang pun adalah kata-kata Nabi Yusuf. Dua-dua boleh. Ni kelebihan dia ni. Bila tak datang qala tu, dua-dua boleh. Katakanlah ni kata-kata Zulaikha. Apa maknanya? Zulaikha lepas dia kata sebenarnya aku yang asuk dia tak bersalah, dia betul. Maka Zulaikha sambung lagi. Ni kata Zulaikha kan saya cakap tadi, dia cakap macam ni sebab dia dah insaf. Dia dah menyesal, dah insaf terhadap kesalahan dia. Jadi bila dah insaf, dah menyesal, panjanglah ceramah dia. Maka dia sambung ceramah dia, Zulaikha sambung ceramah dia dengan berkata, aku ni, kalau aku kata aku tak bersalah,
Kalau aku kata aku ni tak goda dia, aku ni siapa? Aku ni ada nafsu juga. Walaupun aku isteri Al-Aziz, walaupun aku ni isteri orang besar-besar, aku ni wanita biasa juga satu sudut. Jadi bila aku ni wanita biasa juga macam wanita lain, sebagaimana wanita lain ada nafsu, aku pun ada nafsu juga. Kalaulah aku duk tutup kisah ni sampai kiamat aku kata aku tak goda Yusuf goda aku. Apa? Aku ni bukan manusia tak ada nafsu. Aku ada nafsu. Sebagaimana orang lain ada nafsu, aku pun ada nafsu. Jadi bila manusia tu ada nafsu, manusia tak boleh kata dia setiap masa tak buat dosa. Manusia tak boleh kata aku tak pernah buat dosa. Aku tak akan buat dosa. Aku tak terdetik nak buat dosa. Tak boleh kata macam. Jadi Zulaikha kata kerana penyesalan dia, aku ni bukanlah baik sangat. Kadang-kadang pun aku terjerumus dalam nafsu. Tak masuk ayat ni. Aku tak terlepas daripada godaan dan nodaan nafsu. Tak masuk ayat ni. Walaupun aku ni isteri orang kaya, suami aku orang nombor 2, nombor 3 dalam kerajaan, dalam negeri Mesir ni, tapi aku tetap tak boleh melepaskan diri pada nafsu. Sebab nafsu itulah aku goda dia baru ni. Baru ni lah, beberapa tahun lepas tu. Kemudian dia sambung lagi. Dia kata, nafsu ni memang sentiasa suruh buat jahat. Dulu nafsu aku dah goda dia. Sekarang nafsu aku kalau ikutkan nak suruh aku tutup lagi kesalahan aku dengan fitnah dia lagi. Itu maksudnya. Kecuali siapa yang merahmati Tuhanku. Kecuali orang yang Tuhanku bagi rahmat, maka dia termasuk dalam rahmat Allah. Nafsu yang suka duk suruh dia buat jahat tu tak mampu untuk goda dia agar buat jahat. Kemudian Zulaikha kata, penutup ayat ni, Zulaikha kata, ya, aku ngaku aku banyak salah sebelum ni. Aku ngaku aku banyak fitnah orang sebelum ni. Tapi aku yakin Tuhan aku boleh ampunkan dosa-dosa aku kerana Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Boleh? Ini kalau kita kata kata-kata ini diucapkan oleh Zulaikha. Macam mana pula kalau kata-kata ni diucapkan oleh Nabi Yusuf? Macam mana pula kalau kata-kata ni adalah kata-kata Nabi Yusuf? Maka terjemahnya macam ni. Nabi Yusuf kata, walaupun aku ni Nabi, pilihan Allah aku ni Nabi, tapi dari satu sudut aku ni manusia juga. Bila aku ni manusia juga, aku ada nafsu tak? Aku ada nafsu. Aku tetap tak boleh terlepas daripada cobaan, godaan, nodaan nafsu. Tapi kata-kata Nabi Yusuf dalam ayat ni adalah kerana tawaduk. Adalah kerana tawadu'an, kerendahan diri dia. Dia punya rendah diri dia tetap kata, aku ni walaupun Nabi, aku tetap tak terlepas daripada godaan nafsu. Walau dia Nabi, dia maksum, kita yakin para Nabi maksum. Tapi kenapa Nabi Yusuf cakap macam ni? Kerana tawaduk, rendah diri dia. Dia mengatakan yang dia pun sebenarnya terkesan juga dengan nafsu. Dia juga terkesan juga dengan godaan-godaan wanita-wanita, terkesan juga. Tapi itu aku selamat daripada buat zina tu sebab apa? Sebab Tuhanku merahmati aku. Aku ni kalau Tuhan tak bagi rahmat, tak payah dia warning nak penjara. Hari ni ajak, esok jadi. Tu seolah-olah Nabi Yusuf nak kata. Aku ni kalau bukan dengan sebab rahmat Tuhan aku, mereka tak perlu warning aku. Hari ni ajak, esok terus jadi. Zina tu. Aku berjaya kawal diri aku daripada berzina, walaupun diugut, walaupun dapat offer macam-macam. Itu semua kerana rahmat daripada Tuhan. Ayat ni turun tuan-tuan dan puan-puan untuk Nabi Yusuf, untuk Zulaikha. Dua-dua kemungkinan ada dalam tafsir. Okey, dua-dua kemungkinan ada dalam tafsir. Jadi kalau ayat 52 tadi kita kata Nabi Yusuf yang kata, ni pun Nabi Yusuf yang kata. Kalau Nabi Yusuf yang kata, maknanya dia kata kerana tawaduk, rendah diri dia. Kalau Zulaikha yang kata, dia kata kerana dia sedang mengisafi diri dia yang sebelum ni banyak buat dosa dan maksiat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar tafsir, kita bukan nak tahu semata-mata yang ni siapa kata. Itu perbincangan. Perbincangan adalah perbincangan. Jelas? Perbincangan adalah perbincangan. Okey? Pengajaran kita boleh dapat sebenarnya, pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah Yusuf dengan wanita dengan raja tadi apa dia? Kita kalau ada dengar cerita seseorang,
Kalau kita dengar cerita tentang seseorang, kita jangan percaya dia betul ataupun kata dia tak betul selagi kita tak dengar direct pada orang tu. Nabi Yusuf, dia tak kata kat raja, wahai raja, panggil suami Zulaikha, cuba tanya suami dia cerita sebenar. Boleh tak? Panggil suami Zulaikha, wahai raja, panggil suami Zulaikha, suruh dia cerita-cerita sebenar. Tak selesai masalah. Sebab apa? Boleh jadi suami dia akan cakap sebaliknya. Oleh kerana itulah nak mencari kebenaran, cari yang empunya badan. Oh, mak dia kata, abang dia kata, adik dia kata, tu tak boleh terima lagi. Tanya orang yang dituduh tersebut, betul ke orang kata awak gini. Dengar jawapan dia. Jadi Nabi Yusuf, dia suruh raja tanya perempuan tu sendiri. Walhal kalau dia nak selamatkan diri dia saja depan raja, dia suruh raja panggil Al-Aziz lah, menteri awak, tanya sebenar cerita dia. Boleh tak? Boleh. Itu pengajaran saya lupa nak terangkan tadi. Okay, so sekarang pengajaran ayat 53 ni, kita ustaz ke, kita tok imam ke, kita hafal Quran ke, hafal hadis beribu ke, kita tetap tak terlepas daripada godaan nafsu. Kan ada siapa dengar ayat Quran, siapa hafal Quran, nafsu akan jauh pada diri dia. Siapa hafal Quran, dia tidak akan tergoda dengan mana-mana wanita. Ada dengar hadis macam tu? Mana ada? Mana ada? Bahkan ramai je guru-guru Al-Quran terlibat dengan benda-benda yang tak baik. Na'udzubillah min zalik. Okey. Terlibat guru-guru Al-Quran terlibat dengan perempuan. Maksud perempuan tu tak kisahlah apa-apa. Lagi teruk godaan nafsu, guru-guru Al-Quran terlibat dengan lelaki, minat budak lelaki, lagi masalah. Minat budak lelaki, lagi masalah. Jadi kes pun ada. Jadi nak beritahu kita ni, ayat ni untuk kita sebenarnya, pengajaran dia. Aku ni ustaz ke, aku ni orang panggil al macam-macam al lah. Al-Malizi, al-tu, al-ni, orang gelar kita macam-macam. Al-Maulana, al-tu, al-ni, macam-macam lah. Aku tetap tak terlepas daripada nafsu. Duduk berdua-dua dengan wanita bukan muhrim, takkan tak rasa apa-apa. Ya, aku ustaz. Tak? Ustaz pun ada nafsu. Okey, walaupun alasan bekerja. Lelaki dengan perempuan duduk satu office. Atas alasan bekerja atas alasan kerja. Naik kereta, lelaki dengan perempuan, bukan muhrim. Alasan bekerja, urusan kerja. Kenapa? Bila naik kereta dengan perempuan, bukan muhrim, okey, atas alasan kerja, nafsu hilang sebentar. Nafsu tu tak ada. Kenapa nafsu tak ada dengan perempuan tu? Sebab kerja. Jadi tak rasa apa-apa. Tak. Setiap masa kita ni manusia tetap terlibat dengan nafsu. Walaupun alasan apa? Meeting, tugas, macam lagi alasan kita kan. Manusia tetap tak terlepas daripada nafsu. Kecuali orang yang Allah rahmati, maka dia akan selamat daripada kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi memuji Nabi Yusuf alaihissalam. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi kata Nabi Yusuf ni punya bagus. Saya cepatkan. Nabi Yusuf ni punya bagus. Dia kalau ikutkan ada 13 ataupun 12. 13 ke 12 lah. Ada 13 ataupun 12 sebab yang dia kalau ikutkan boleh nak zina senang-senang dengan Zulaikha ni. Tapi walaupun pintunya 12, lorongnya 12, jalannya 12, dia tak nak yang satu roh satu sebab. Azhar Nabi Yusuf ni Ustaz, macam lagi lain. lah, Bukan sekadar ada nafsu, bahkan ada peluang, ruang sangat tinggi. Potong-potong. Tak dengar. Orang lain macam mana? Tak dengar lah. Tak dengar. Putus. Ya. Kejap, maafkan saya kejap. Takut anak tarik wayar-wayar kat bawah je.
Okay, baik. Sorry memang ada tulis ni. Your internet is tak ada tulis. Sekarang clear ke sekarang? Clear. Okey sikit Ustaz. Dah perempuan sekarang clear Okey sikit. Tadi sangkut-sangkut. Okey, baik. Okey, baik. Okey. Kita ringkaskan Pertama, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyyah kata, Nabi Yusuf ni dia lelaki. Lelaki ni Allah buat fitrah dia ini memang ada wanita. Memang lelaki bila tengok perempuan ada perasaan, Allah Ta'ala bagi jalan untuk menunaikan hajat tersebut dengan adanya perkahwinan. Itu yang pertama. Walaupun ada nafsu, ada syahwat, fitrah semula jadi daripada dalam Nabi Yusuf, dalam diri Nabi Yusuf, tapi dia mampu kawal diri dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Yusuf masa tu masih muda. Orang muda punya syahwat ni tak sama macam orang dah berumur. Orang dah berumur ada syahwat juga, orang dah berumur minat juga kat perempuan, tapi orang muda lagi masalah. Orang muda ni lagi dia, kalau masa muda nak kena jaga kuat ni. Kalau orang yang dah berumur nak jaga syahwat ni mudah sikit. Tapi orang muda ni masya-Allah. Yusuf masa ni muda lagi tapi mampu juga kawal diri dia. Yang kedua. Yang ketiga, dia masa tu belum kahwin. Tak ada isteri ataupun tak ada hamba sahaya untuk dia lepaskan nafsu dia. Kalau orang zaman sekarang, dia nak kat perempuan tu tak nak kat dia. Dia nak kat wanita tu tak minat kat dia. Tapi dia dah ada isteri, dia ada hamba abdi. Dia balik rumah, dia boleh selesaikan hajat diri dia. Yusuf tak ada. Walaupun tak ada isteri, walaupun tak ada hamba abdi yang boleh melepaskan nafsu dia, dia tetap teguh tak nak buat juga dengan Zulaikha. Nombor 3. Nombor 4, dia berada di rantauan, jauh pada family. Setengah orang tu dia nak buat dosa, dia tak nak buat kat kampung dia, takut mak ayah tahu, malu muka mak ayah. Menconteng arang di muka mak ayah buat kat kampung dia. Kalau kat kampung dating dengan girlfriend, jiran nampak, jiran beritahu mak ayah kena marah dengan ayah. Susah, keluarga tahu susah. Orang lain tahu, keluarga kita dapat malu kalau kat kampung. Betul kan? Susah sikit nak buat dosa maksiat. Tapi kalau kita duduk ujung-ujung kampung, duduk Ulu Kelantan ke, Ulu Kedah ke, Ulu Penang ke, mana-mana jauh, buat dosa kat KL. Mana ada orang kampung nampak? Mana ada jiran-jiran nampak? Lain clear bahasa kita sekarang. Mudah tak buat? Mudah. Yusuf masa ni dia jauh pada family. Kalau dia buat pun, berita tu tak sampai kat family dia. Contoh. Betul kan? Dia ada ruang untuk buat. Tapi dia tetap berjaya kawal nafsu dia. Yang kelima, perempuan yang goda dia ni ada kedudukan. Mulia, cantik, ada kedudukan. Wanita, lelaki kalau berzina, kalau nak berzina, dia boleh berzina dengan perempuan yang sama level dengan dia. Orang bawahan, rakyat biasa. Tapi Yusuf ni dapat offer berzina dengan perempuan ada pangkat. Perempuan kaya. Perempuan yang suami dia ada kedudukan dalam negeri. Bukan orang lain. Wanita-wanita murahan, wanita-wanita biasa ni. Dia ni kalau dia berzina ni, dia berzina dengan wanita, bukan sekadar wanita, ada pangkat. Ada kedudukan. Maksudnya, orang lain tak dapat offer macam ni. Tapi dia tetap tak pandang semua benda tu. Yang keenam. Biasanya, lelaki bila dia ada syahwat, perempuan yang diminat tu menolak, tak nak. Dia gila kat perempuan tu untuk buat dosa maksiat. Perempuan tu tak nak lah. Kali dia pun patah hati, pecah hati, tak jadilah. Bahasa Indonesia tulis patah syahwat. Dia gila-gila nak, tapi perempuan tu tak nak. Perempuan tu enggan, menolak. Susah tak jadi. Yusuf, dalam kes Yusuf ni, perempuan tu tak enggan dan perempuan tu tak menolak. Jadi bila perempuan tu tak enggan, perempuan tu tak menolak, mudah nak jalan terus. Kalau nak buat dosa maksiat. Lelaki nak buat dosa maksiat, lelaki lain nak buat dosa maksiat, tapi perempuan tu tak nak. Perempuan tu tak suka. Walaupun perempuan tu pakai pakaiannya na'udzubillah min zalik, tak sempurna auratnya, tapi debat zina, sorry, dia tak nak zina. Itu bukan cara yang betul. Kahwin dulu kalau nak buat perkara-perkara tu, kahwin dulu. Contohlah. Jadi lelaki bila perempuan tak nak, dia pun malas. Yusuf ni, perempuan tu tak enggan dan tak menolak.
Ini yang keenam. Yang ketujuh, perempuan tu bukan sekadar tak enggan dan tak menolak. Perempuan tu yang mendesak. Perempuan tu yang mendesak. Perempuan tu sendiri yang tergila-gila kat dia. Tadi yang keenam, perempuan tu tak menolak, perempuan tu tidak enggan. Sekarang ni, lagi teruk. Maksudnya, kalau perempuan tu yang jenis nombor 6 ni, jenis perempuan nombor 6 ni, dia tak ada menggatai ngada-ngada, tak ada. Tapi kalau ada orang nak, boleh je lah. Boleh je lah. Yang ketujuh ni, sifat yang ketujuh ni, perempuan tu dia yang gatai lebih-lebih kat lelaki tu. Lelaki tu tak ada mana sangat, perempuan tu gatai lebih-lebih. Walaupun perempuan tu macam ni, perangai dia masa tu, Yusuf tetap tak layan juga. Nabi Yusuf. Yang ke-8, perempuan tu merayu dalam rumah dia sendiri, dalam lingkungan kekuasaan dia sendiri. Perempuan tu, dia ada kuasa terhadap Nabi Yusuf. Dia nak goda Yusuf dalam rumah dia sendiri, dalam kuasaan dia sendiri. Dan dia siap warning lagi. Kalau Yusuf tak tunaikan permintaan kehendak dia, dia akan mencelakakan kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tetap tak nak buat juga. Kalau orang lain, mungkin orang tu dia dalam bab nafsu dia boleh kawan. Tapi kalau kena apa-apa hukuman ke, kena buang kerja ke, kena penjara ke, tak sanggup aku kena buang kerja, tak sanggup kena penjara, buat je lah. Okay, baik. Yang ke-9. Biasanya orang nak buat dosa ni, tak jadi sebab apa? Takut orang nampak, takut orang tahu. Dia nak buat dosa maksiat tapi ada orang nampak, ada orang tahu. Tak jadi ya. Betul kan? Biasanya. Tapi dalam kes ni, Nabi Yusuf dengan perempuan tu, kalau buat, tak ada orang nampak. Rumah semua tutup, pintu semua tutup. Buat je lah kalau nak buat. Pengintik pun tak ada, rumah dia sendiri. Jadi kalau buat tu, ke bahasa kita sekarang memang lain clear. Tak ada orang nampak. Buat je lah. Jaiz takkan datang, Maiz takkan datang. Kat rumah. Kalau lelaki dengan perempuan nak zina, masuk hotel, takut-takut masuk hotel. Kenapa? Takut Jaiz datang buat serbuan kat hotel, contoh. Tapi kalau buat kat rumah orang tu, rumah dalam kawasan kondo, ada security, lagi lah. Susah Jaiz nak masuk. Memang lagi clear. Jaiz datang bawah, orang tu call, ada Jaiz datang ni. Contoh. Tapi dalam kes ni, Nabi Yusuf nak buat tak ada masalah sebab rumah tertutup, orang tak tahu. Yang ke-10. Biasanya sekarang, kalau lelaki, dia nak zina dengan seorang perempuan, dia akan takut-takut nak masuk rumah perempuan tu. Sebab apa? Orang akan nampak, ini lelaki siapa ni? Lelaki ni budak mana ni? Kenapa dia duduk keluar masuk rumah perempuan tu? Rumah orang tu anak perempuan ramai. Kadang-kadang mak ayah kerja, tak ada. Tapi lelaki dia nak masuk sama. Jadi isu. Nabi Yusuf ni, kalau hari-hari dia duduk rumah tu, dia nak zina, dia isu tak? Tak jadi isu pun sebab memang hari-hari dia duduk rumah tu. Ni kalau lelaki luar nak berzina dengan seorang wanita dalam rumah yang bukan rumah dia, akan jadi isu. Maksudnya orang pandang, siapa lelaki ni? Dia masuk rumah perempuan ni, bukan ahli keluarga pun, bukan ada hubungan perkahwinan pun. Orang akan pandang. Tapi dia, Yusuf ni, orang tak cakap apa dah sebab memang dia duduk rumah tu. Dia zina sehari 5-6 kali pun orang tak cakap apa. Orang tak tahu dia zina dalam rumah tu. Tapi kalau orang luar, dia keluar masuk. Panggil Tok Imam. Kenapa cerita awak ni duduk keluar masuk, contoh. Yang ke-11. Yusuf ni, yang ke-11 kan. Yusuf ni punya bagus. Wanita-wanita tu sampai cari pengaruh lain untuk ajak dia berzina. Wanita-wanita ni sampai cari pengaruh lain. Maksudnya ajak geng. Mungkin tak nak buat dengan aku. Dia tengok, mana tahu kot dia tengok muka kawan-kawan aku lagi padu pada muka aku. Tu jadi nak buat. Dia bila dah buat dengan kawan aku seorang, aku lepas ni senang. Seolah-olah apa? Seolah-olah Yusuf dapat offer. Seolah-olah ni, minta maaf ni bahasa mungkin kurang sesuai sikit, tapi nak faham ayat ni. Seolah-olah Yusuf dapat offer. Buat satu, percuma 5-6 lagi. Buat zina dengan satu orang, percuma 5-6 orang lagi. Tak nak. Zina dengan seorang perempuan yang bangsawan, lawa, cantik, bagus punya kedudukan. Kalau zina dengan dia, dapat buat dengan perempuan lagi. Kawan-kawan dia dapat lagi. Tak nak ke? Orang lain nak berzina dengan seorang tu juga dia dapat. Nak dapat zina dengan perempuan lain, ambil masa pula, kubur duit pula, baru dapat zina dengan perempuan lain. Contoh. Ni tak. Kalau dapat berzina dengan dia, boleh zina dengan kawan-kawan dia. Offer ni, offer. Tapi dia tetap tidak terkesan dengan benda-benda macam ni. Yang ke 11. Yang ke-12. Perempuan tu memberi ancaman kepada dia. Kalau kehendak perempuan tu tidak diperlakukan, dia akan masuk penjara dan martabatnya akan jadi orang bawahan dan akan jadi hina. Lepas pada ni kehidupan dia tak senang macam sekarang. Setengah orang mungkin kalah dalam bab ni. Dia mampu kawan nafsu tapi tak sanggup kehilangan kerja. Dia mampu kawan nafsu tapi tak sanggup kena penjara.
Zina je lah, aku tak minat pun nak zina dengan bini orang, takut dosa besar. Okey? Tapi daripada kena buang kerja, daripada kena penjara, zina je lah setengah orang. Nabi Yusuf tak. Biarlah kena buang kerja, biarlah lepas ni hidup tak senang lagi, biarlah kena penjara pun asalkan tak terlibat. Yang ke-13, setengah orang, dia takut nak buat dosa dengan anak dara orang, takut nak buat dosa dengan isteri orang, takut suaminya marah, ayah perempuan tu marah. Betul kan? Lelaki ada niat jahat, na'udzubillah min zalik, pada anak dara orang, ada niat jahat pada isteri orang, na'udzubillah min zalik, dia takut. Kalau suami dia tahu, mati aku. Betul kan? Ataupun kalau ayah perempuan tu tahu, mati aku. Seorang lelaki dia takut. Okey? Tapi dalam kes ni, Zulaikha dengan Al-Aziz, nampak Al-Aziz marah tak? Nampak Al-Aziz dia marah tak? Bila isteri dia buat macam tu. Tak marah mana pun. Jadi seolah-olah tak nampak suami dia tu cemburu sangat. Tak nampak suami dia tu macam jealous sangat dalam kes ni. Kalau orang lain, isteri dia ada buat macam tu pada pembantu rumah lelaki, buang terus lah. Isteri dia minat kat driver ke, isteri minat kat tukang kebun ke, isteri dia minat kat tukang siram pokok ke, dia buang terus kerja tu orang lain, lelaki lain. Tapi ni Yusuf tengok si suami ni macam tak cemburu mana pun, tak marah mana pun. Ini kalau ikutkan satu peluang ni untuk ambil kesempatan terhadap isteri dia ni. Isteri dia pun minat kat kita, kita pun nak isteri dia, suami dia pun nampak macam tak marah mana sangat, jalan je lah. Contoh. Maksudnya Yusuf ada pada kedudukan ni, tetapi dia tetap mampu mengawal diri dia daripada terlibat dengan dosa dan maksiat tersebut. Ini tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauzi memuji Nabi Yusuf alaihi salam. Betapa hebatnya dia, betapa bagusnya dia boleh kawal nafsunya, walaupun depan dia ada 13 pintu, dia boleh masuk mana-mana saja untuk terlibat dengan dosa maksiat tersebut. Dah 10.30, minggu depan kita akan bincang ada 3 turutan nafsu. Ingatkan saya, kadang-kadang saya cakap minggu depan saya tak ingat. Ayat kita sekarang nafsu ammarah. Minggu depan kita akan masuk nafsu lawamah. Ayat Quran juga, surah Al-Qiyamah. Yang ketiga, tahap nafsu tu mutmainnah. Ini 3 tafsiran yang berdasarkan ayat Al-Quran. Pada amarah, naik pada lawamah. Daripada lawamah, naik pada mutmainnah. Okey, kita sambung minggu depan insyaAllah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua, sama-sama. Terima kasih Ustaz.